Itulah. Sudut pun tak ada masalah. Sudut ni, kalau guna scale diagram, awak ukur je lah sudut dia tu. Menggunakan protektor, ukur sudut dia berapa. Awak ukur saja menggunakan protektor, dapat sudut dia berapa. Ini force ada ni, okey. Dan ini ada maka force is a vector. Cici tak jelas Cici. Jelek. Tak dengar apa Cici cakap. Cici sekat-sekat. Sudah. Ya. Kejap. Okey. Ada yang tak nampak. Awak tak nampak Ya, apa awak. Masalah internet saja. Tu nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Itulah internet ni masalahnya. Masalah internet Okey. Ni tahu ukur sudut. Ukur sudut guna benda ni saja. Mesti ada direction. Kalau kita nak tanya the resultant force ni, mesti ada magnitude dia dan mesti ada direction. Direction awak ukur sahaja menggunakan, sekiranya awak menggunakan scale diagram. Scale diagram awak ukur betul-betul ni. Tak boleh ukur biasa-biasa, tak boleh. Kena ukur betul-betul. Yang 3 Newton ni kena ukur guna pembaris dan angle ni mesti ukur menggunakan protektor. Ini adalah kaedah scale diagram. Kaedah satu lagi, ni tak apa, awak boleh menggunakan teori. Dah dapat sini 3, sini 4, 3, sini 4. So, awak ada 3, ada 4, nak dapat sudut ni, Sini dah dapat 5 tadi kan, contohnya 5 Newton. Jadi awak nak dapat theta ataupun awak boleh menggunakan tangent. Tangent tak? Tangent. Tangent F1 dia. Tangent adalah opposite dah. Opposite divide by adjacent. Lebih elok awak guna yang tangent ni lah. Sebab apa? FR ni awak tak ada sebelah ni awak kira. Sekiranya awak kira ni FR ni salah, maka sudut awak pun salah juga. Okay? Jadi saya galakkan menggunakan data yang awal-awal dia bagi dah. Dia bagi 4, dia bagi 3 kan. Jadi dia bagi 4, dia bagi 3, so awak boleh menggunakan tangent. Okay?
Awak boleh menggunakan tangent. Tangent theta. F1 divide by F2. Opposite divide by adjacent. Dapatlah nilai theta dia. Kira lah. So inilah dia punya ni cara awak menjawab. Resultant force ada 5 Newton with direction dia adalah 53 darjah. Okay. Daripada mana? 53 darjah from F2. Kalau awak nak jawab yang beta ni 50 apa ni? Yang beta darjah from F1. Kita pulang pada awak nak jawab macam mana. Okey, boleh faham? Boleh? Boleh tak? Assalamualaikum. Boleh faham ke tak? Boleh. Faham cikgu. Boleh. Okey. Boleh je. Kita nak step by step. Okey. Ni kita terus je lah. Serupa ya ni. Serupa. Wait. Ni dua ni. Tapi lebih kurang je kaedah awak. Satu daya dia daya ke bawah. Bila objek ni dia ada mass, maka dia ada weight dan dia ada daya tolak 8 Newton. Dia bagi contoh. Maka daya ke bawah satu daya ni. So awak kena buat apa? Buat parallelogram. Buat parallelogram dulu. Gitu. So sini berapa ni? Ni ke bawah ni. Ke bawah berapa? 5.89 Newton. Okey, ni boleh ni. Kita boleh buat O, A, B, C. Okey, O, bagaimana nak kira? O, A plus A, B sama dengan? O, A plus A, B sama dengan? Sama dengan apa? OB. Yes, OB. Inilah resultant force dia. Okay. Dan mesti ada direction. Mesti ada ni. Dan ini directionnya. Kena cari nilai theta. Jadi awak boleh menggunakan teorem Pythagoras ataupun awak boleh menggunakan diagram, scale diagram. So untuk cari weight ni, make sure 600 gram ni kena tukar ke unit apa? Mass ni. Ke unit kg dulu. Berapa? 6 kilogram. Dan nak jadi weight didarab dengan G. Mass didarab dengan G. Maka 6 didarab dengan G kita 9.81. Awak akan dapat 5.89. Okay. Nak dapat weight weight adalah mass darab dengan G. Tapi make sure mass awak kena dalam SI unit. Kena dalam SI unit. Okey, beres dah. Ini satu contoh lah. Satu contoh. Maka FR kita tadi. Mana ada siapa? Nampak FR kita adalah yang ni. Inilah FR kita. Ini adalah FR kita. Daripada OB. FR kita adalah OB. Okay. OB. Dah. Okay. Secara kena buat parallelogram. Okay. Kaedah sama. Okay, kita terus kepada yang jenis. Yang jenis ni. Jenis lagu ni pula. Tadi yang jenis macam ni dah. Kita sikit-sikit. Yang jenis macam ni. Maksudnya satu pada x-axis, yang kedua pada y-axis. Tapi sekarang satu pada x-axis, yang keduanya bukan pada x-axis tapi pada satu angle. Kaedahnya. Bagaimana tu nak buat? Okey. Jadi kaedahnya dengar elok-elok Ada tak? Okey, awak dengar elok-elok. Menggunakan kaedah kaedah scale boleh. Okey. Serupa dengan tadi juga parallelogram. Tapi secara lagu ni lah. 1/10. Ni awak guna parallelogram.
kaedah tadi. Okey. Ni awak ukur. Menggunakan kaedah ini parallelogram. Okey, scale drawing. Okey, dua kaedah. Serupa tadi juga. Menggunakan kaedah parallelogram. Parallelogram. Okay. F1 1, 8 Newton 1. Awak pun ukur secara paralel. Sebab F1 ni dengan yang ni, okey, yang ni dengan yang ni kita tak boleh nak campur. Sebab dia campur, kita tak boleh campur. Okey, jadi awak kena buat duplicate kepada F1 yang ni dan duplicate kepada F2 yang ni. Maka kita pun O A B C. O A plus A B sama dengan OB. sama dengan Ba. O A plus A B sama dengan OB. 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 Yes, OB. Allahu Akbar. OB. OB. Okey, inilah dia punya ni. Inilah resultant force dia. Okey. So, lagu mana nak kira OB tu? Awak boleh guna kaedah yang ni lebih senang. Yang ni yang ni senang. Kaedah mengukur. Awak ukur 8 Newton ni, awak buat ukur katalah awak guna skala. Kena cakaplah skala dia. Skala berapa? 8 Newton 8 cm besar sangat dah. Awak boleh kata 1 cm 2 Newton. Boleh juga awak buat gitu. Maka 8 Newton sama dengan berapa cm? Berapa cm? 4 cm. Ni berapa cm? 5 cm dah. 5 cm. Lepas tu ukur je lah. Ni tengoklah ukur berapa cm dapat. Okay? Berapa cm awak dapat. Dan sudut dia ukur juga guna protector. Ini guna protector. Ni pun ukur guna protector. Ukur je. Ukur. Ini kaedah ukuran sahaja. Ini kita panggil scale diagram. Mana kaedah ukuran tak ada? Mana ada ukuran tak ada? Scale tadi. Okey. Jadi katalah awak ukur tu, awak ukur dia 8.7 cm dah. Ni dia dah tulis dah sini. Katalah 8.7 cm awak ukur sini. Maka 1 cm 2 Newton. So 8.7 cm bermaksudnya kena darab dengan 2. Dapat berapa Newton? Dapatlah berapa Newton dia. Berapa? Apa dia punya? Ni. Okay. Secara mengukur. Okay. Tapi kalau secara matematiknya, kita dah dapat lagu ni. Kita nak dapat O A B. Okay. Kalau kita tak mengukur tak. O A dengan A B. Ni 150 ni main mana ni 150? Main mana ni 150 ni? Ni 150. Okay. Dia bagi sudut 30. Sini 30. Sini 30 maka sini pun 30 juga kan. Sini 30 maka sini sudutnya 150. Okay. Kita tahu dah sudut dia. So, kaedah yang kedua adalah kaedah ni. Ni payah sikit. Hukum apa ni? Ini adalah hukum apa ni? Cosinus. Hukum cosinus. Faham tak? Hukum cosinus. C kuasa 2. Ni. Dia ada sudut kapit ya. Sudut kapit ya. Ini katalah A ya. Ini A. Ini B. Ini C tak? Maka hukum cosinus adalah C kuasa 2 sama dengan apa? A kuasa 2. Kita kapit sudut ni kan? Kita ada sudut yang dihimpit yang dikapit ni. Ni ada. Maka A kuasa 2 tambah B kuasa 2
tolak 2 AB cos theta. Awak belajar dah hukum cosinus? Ya, awak belajar dah? Belajar tak? Dalam matematik ke dalam matematik tambahan ni? Awak belajar tak? Admit. Tambahan. Dah belajar? Dah belajar? Dah. Dah. Guna je hukum cosinus. Dalam fizik pun boleh guna hukum tu. Saya pernah periksa kata pelajar yang memang A lah. Yang dapat 90 ke atas. Memang dia guna kaedah formula ni. Dia guna kaedah matematik. Boleh. Boleh guna. Dapat FR kuasa 2 dia dapat ni. Maka awak akan dapat FR serupa dengan yang awak kira dalam ni. Serupa. Tak kira kaedah mana pun awak boleh guna. Measure angle. Measure je lah. Angle. The angle of theta. Okay. Direction. Faham tak ni? Boleh faham? Boleh faham tak ni? Boleh. Kan? Yang tu Okey. Kemudian ni contohlah. Pukul berapa dah kita ni? Kita pukul 3 berapa? 3:30 habis tak? Ini contoh bila kita berada di dalam lift. Lift contohnya berapa reading of the machine working scale ni, scale machine ni bila berada dalam lift dia timbang dalam lift. Berapa nilai dia? Bila orang ni naik ataupun turun lift, berapa nilaian pada working machine tu? Okay? Mesin tu berapa? Dia punya ni mesin berat tu. Dia boleh timbang. Caranya mari kita tengok contoh. Okey. Ini kita dalam keadaan lift berada di dalam keadaan at rest. Tak bergerak. Bila tidak bergerak, so what is the force that acting on the object ni? On the man ni. Satunya adalah weight bertindak ke bawah dan satunya adalah the normal reaction yang bertindak ke atas. Okay? Itulah daya yang bertindak pada orang ni. Okay? Tapi kalau orang ini berada dalam keadaan at rest, maka kita menggunakan FR. F resultant. Okay. F resultant ataupun F net lah. Ataupun F net. Daya bersih. F resultant dengan F net ni sama je sebenarnya. Daya bersih ataupun the resultant force sama je. F net dia apa dia? Awak nak kata apa? Dia tidak accelerate sekarang. Tak kira lah. Kalau dia tidak accelerate, awak boleh buat R tolak W ataupun awak boleh buat W tolak R. Boleh belakang. Ini adalah F net yang bertindak pada orang ni. Okey, boleh faham tak ni? Boleh faham tak ni? Boleh. Kan? Kita buat dia punya formula. Jadi mana-mana awak boleh pilih. Maka FR dia, FR resultant dia sama dengan R tolak W. Kalau dia dalam keadaan at rest sama dengan MA tapi apa? Tapi kalau dia dalam keadaan at rest tapi apa dia? Accelerationnya, Pak jawab soalan saya. Accelerationnya Acceleration is zero. equal to accelerationnya is equal to lift at rest. Tak gerak. Maka ada accelerate tak? Tak ada. Tak ada. Maka accelerationnya sama dengan zero. Maka awak akan dapat awak akan dapat apa? Awak akan dapat R tolak W sama dengan zero. Sebab mass didarab dengan zero, awak akan dapat zero. Maksudnya dalam kes objek dalam keadaan yang at rest
when the object at rest ataupun when the object moving with constant velocity, maka the net force acting on this object adalah sama dengan zero. Maka the resultant force that acting on this object adalah sama dengan 0 Newton. Itu adalah Newton apa? Saya dah pernah cakap dah kat awak. Object at rest, dia First adalah Newton first law. Newton first law. F R dia sama dengan 0. Maka awak akan dapat nilai R ni. Sebenarnya nilai R ni adalah bacaan bagi Wilkinson ni. Bacaan pada pemberat ni. Bacaan pada pemberat kita kena dapatkan nilai R. Nilai weight ni tak akan berubah sebab ini adalah berat orang ni. Nilai R yang akan berubah. Nilai pada pemberat itulah yang akan berubah. Maka nilai R sama dengan weight serupa. Kalaulah objek berada dalam keadaan at rest ataupun when it is moving with constant velocity, maka nilai R dia adalah sama dengan weight dia yang sebenar. Tak berubah. Tak berubah. Okay. Weight dia sama dengan normal reaction. R of the working machine. Okay. Ataupun kita panggil berat ketara. Nilai R itu adalah berat ketara. Berat yang berubah mengikut situasi. Sama ada lift ni at rest ataupun moving with constant velocity, ataupun kes yang kedua dia move up with acceleration. Jadi bila move up, so yang mana yang positif? Yang mana yang positif? Cuba buat buat FR awak. Ada dua daya yang bertindak pada dia, iaitu nilai R dan nilai weight. Okay, kalau dia bergerak ke atas, yang mana yang mengikut accelerate? Sama ada R ataupun weight? Right. Jawab salah saya. Nilai R ataupun weight yang mengikut accelerate? R kan ke atas, weight ke bawah. Objek ini bergerak ke atas. Maka R. nilai R ke nilai weight yang positif? R. Nilai R lah yang positif. Okay, nilai R positif, nilai weight dia adalah negatif. Okay, maka kita pun tulislah kat sini. FR kita adalah nilai R positif, nilai weight negatif. FR adalah sebenarnya positif. Sebenarnya sini positif. Mana robah dia? Mana robah? Ni robah. Okey tak? Ni robah tak? Okey. Sebenarnya resultant ni sebenarnya dia adalah tambah. Tapi disebabkan weight kita ni adalah opposite the direction. Direction kita adalah ke atas. Maka disebabkan weight adalah opposite direction, maka kita kena tambah nilai negatif sini. Faham? Boleh faham tak ni? Sama dengan MA. Net force ataupun resultant force sama dengan MA. Tapi A sini ada. Ini sama dengan mass di darat dengan A. Kita adalah 2. Maka dia ada resultant force. When there is the resultant force, maka a massive object will accelerate. This is the Newton's second law. Berapa tambah sini? Maka awak akan dapat sini R tolak mg sama dengan ma. So nak dapat R, mg ni gi sebelah sana menyeberangi tanah sama dengan, so tolak dia jadi tambah. Boleh faham? Ma
tambah mg sebab mg menyeberangi sama dengan. Okey, boleh faham tak ni? Okey, so bila kita naik lift, nilai berat yang ditimbang ni, nilai R ni lah, maka dia adalah melebihi nilai yang sebenar. Okey. Cuba praktis. Naik lift awak rasa macam mana? Awak akan rasa lebih berat kalau awak naik lift. Tapi bila awak turun lift, awak akan rasa lebih ringan. Okay. Betul ke tak? Betul tak awak rasa lebih berat kalau kita naik lift? Betul tak? Betul kan? Kita praktis lah. Praktis pergi naik lift, turun lift, naik lift, turun lift. Cuba praktis . Kenapa awak rasa berat? Kena guna formula ni lah. Resultant force ni. Kalau turun ke bawah, mana pula? Dah ada dia punya ni berlaku. Macam mana saya nak tutup ni? Turun ke bawah ni. Turun ke bawah, kena tolak lah. Formula ke mana turun ke bawah? Cepat. Formula ke mana? Kalau turun ke bawah. Yang mana yang positif? Weight ke R? Weight ke R yang positif? Cuba tengok. Tahu dah. Weight. Okay. Jadi weight lah sini. Weight tambah R. Kita kena negatif R. Sebab apa? Dia opposite direction. Sama dengan MA. So, akan dapat weight tolak R sama dengan MA. So, nak dapat R? Matematik dah lah. Ni je fizik sebenarnya. Negatif R sama dengan MA tolak weight lah. Tolak weight kita adalah mg lah. Mg. So R kita kuana balik lah. Awak akan dapat R sama dengan mg tolak MA. Sebab kita nak dapatkan nilai R yang negatif, yang positif. Okay. So didapati nilai R ni adalah semakin berkurang. Bila kita turun lift, nilai R-nya semakin berkurang. Okey, boleh? Banyak contoh-contoh. Ini adalah puli sistem. Yang penting kita faham dia punya ni. Saya tunjuk ni pukul berapa dah? 3:23. Kejap saya tak nak tunjuk jalan ni sebenarnya. Okay, kita snap dah. Contohnya. Okay. Kita snap. Saya nak tunjuk jalan dia. Ni dah. Satu lagi kita tengok. Kopi satu isi. Okey. Okey. Awak nampak ni? Mari kita terah tengok dia punya ni. Lagu mana jalan dia? Awak tengok molek. Orang ni tarik dengan daya F. Okey, daya F. Okey. Jalan dia tarik tali. Bila dia tarik tali tu akan tarik dia. Tapi daya F dengan daya F dengan daya F ni, daya F dengan tension ni awak rasa sama ke, lebih besar ke, lebih kecil?
F dengan tension. Assalamualaikum. Sama. 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 Sebab kalau tak sama, putuslah tali ni. Daya F dengan tension, dia bila when there is the action. Tu dia punya ni. Orang ni bertindak action kepada tali. When there is the action, there is the reaction that have same magnitude. But in the opposite direction. Inilah. Okay. Hak ni hak tak ada mass. Action orang ni dengan daya F, maka akan ada reaction iaitu tension daripada tali itu that have same magnitude but in the opposite direction. Ini adalah sebenarnya Newton third law. Kalau tak ada mass, Newton third law. Kita ada 3 Newton. Satu Newton first law, yang kedua adalah Newton first law, ini Newton third law. Newton first law, apa dia? First law tak dia? First law? Equal to 0. F net is equal to Z sama dengan MA tapi sama dengan 0. Maka 0. Di mana accelerate-nya adalah sama dengan 0. Di mana objek ini berada dalam keadaan at rest. Ataupun when it is moving with constant velocity. Okay, Newton second law. Apa dia? Second. Okay, cepat. Kita nak conclude dulu ni. F net is equal to MA. Objek akan accelerate. Bila? When there is the net force acting on this object. When there is the resultant force acting on this object. Okay, sebab net force sama dengan resultant force. Dah. Jadi dalam kes ini, yang daya yang bertindak pada objek ini, kita kena buat 2 persamaan. Satu yang bahagian sini, satu bahagian sini. Okay? So yang bahagian ni, awak rasa dia accelerate ke mana hak ni? Yang bahagian hak ni. Bahagian satu ni. Dia accelerate ke bawah tak? Ni dia accelerate ke atas. Kita buat bahagian satu dulu. Untuk bahagian satu, accelerate ke bawah maksudnya F tolak T sama dengan 0. Sebab apa? Force adalah sama dengan tension. Ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan kedua. Kedua mana? Yang bahagian yang kedua ni. Cuba buat. Apa? Apakah daya yang bertindak pada objek ni? Accelerate-nya ke atas dah. Jadi yang mana satu positif? Tension ke weight? Tension ke weight positif? Tension. Yes, tension positif. Weight negatif. Kita pun buatlah persamaan yang kedua. Persamaan kedua apa dia? Tension tolak weight sama dengan MA. Sebab dia accelerate. Okey, ini adalah persamaan kedua. Tension tolak mg sama dengan MA. Persamaan yang kedua. Jadi daripada dua persamaan ni, awak boleh ganti ni. Force sama dengan tension. Maka awak boleh gantikan tension ni sama dengan force. Tolak mg sama dengan MA. Masukkan dalam persamaan. Force kita berapa tadi? Force kita 50 Newton dah. Okey. Force kita 50 Newton. Ni mg dia adalah 19.62. Dia suruh cari apa tak dia? Dia suruh cari accelerate tak? Dia suruh cari accelerate. Kita pun ganti.
Nanti sini. Okey. 50. Tolak weight kita berapa? Weight kita tak ada. 19.62. 19.62 sama dengan mass. 2. Mass berapa mass? Mass berapa? 2. Okey, sama dengan 2. 2 didarab dengan A. Jadi daripada sini awak boleh kira what is the acceleration of the object. Menggunakan 2 hukum Newton. 1 Newton. Apa ni? F sama dengan T ni? Newton. Cepat. Ngelah. Newton apa F sama dengan T? When there is the Law. action, there is the reaction that have same magnitude but in the opposite direction. Newton cepat. Newton apa? Third law. Third law, yes. Oh. Pandai dah. Newton third law. Yang pertama, sebab apa dia Newton third law? Sebab dia tak ada mass bahagian yang pertama ni. Yang sebelah bahagian ni, dia tak ada mass. Dia tarik, when there is the action, there is the reaction. Sebab dia tak ada mass. Tapi bahagian yang kedua ni, dia ada mass. Bila ada mass, kita sama ada kita menggunakan Newton first law ataupun Newton second law. Bergantung kepada situasi. Kalau dia accelerate, maka kita gunakan Newton mana? Kalau dia accelerate, Newton second law. Kalau dia kata situasinya, dia moving with constant velocity, awak nak guna Newton mana? First law. Yes. Kalau dia kata dia at rest, awak nak guna Newton mana? First law. Ya, pandai dah tu. Pandai. Boleh dah tu. Jadi dengan 2 persamaan ini, awak boleh menyelesaikan dia punya ni. Menyelesaikan soalan macam ni. Okey, pada nanti saya snap yang ni. Saya snap nak masuk kat mana dah ni. Nak masuk dalam grup saya lah ni. Saya akan snap yang ni. Okey. Maknanya dah ada dah nota. Nota tu dah ada dah complete dah. Cuma saya nak tunjuk je sebenarnya. Nota ni dah complete dah sebenarnya. Mana dah nota kita? Mana nota kita Dah habis dah masa mana nota kita? Mana kita? Mana? Buka pun. Ni. Complete dah nota ni awak. Duduk dalam Google. Duduk dalam apa ni? Saya awak masuk kat ni. Rasa tak awak masuk, saya awak masuk dalam awak punya Google Class. Awak boleh tengok. Dia detail. Kaedah dia serupa dengan saya explain tadi. Detail. Okey, barang. Barang itu sahaja. Saya tunjuk kaedah. Awak lah yang kena ni. Dia macam-macam jenis soalan. Macam-macam jenis soalan bahagian force ni. Tapi yang penting, awak faham the Newton first law, Newton second law and Newton third law. Awak faham yang tu, awak akan boleh jawab soalan. Okey, itu sahaja. Tanda kehadiran. Tolong tanda kehadiran. Ni 56 orang dah ada ni. Okey. Assalamualaikum. Salam. Thank you.